Baik, seterusnya kita nak masuk tajuk subtopik yang baharu. So, apakah hubungan antara tiga atau lebih pun boleh ubah bagi satu ubahan tercantum? Maksudnya di sini kita nak cantumkan ke semua, katakan A berubah secara langsung dengan B, A berubah secara langsung dengan C. So, kita nak gabungkan. Macam mana kita nak gabungkan? Kita akan buat dalam bentuk kita akan gabungkan ke tiga-tiga pemboleh ubah tersebut. Jadi ubahan ini kita panggil sebagai ubahan tercantum. Jadi kalau awak tengok di mobilisasi minda 4, maka awak boleh dapati bahawa Y itu berubah secara langsung dengan X dan Y juga berubah secara langsung dengan Z. Maka kita nak tulis maka X berubah secara tercantum dengan X dan Z, iaitu Y berubah secara langsung dengan X, Z. So hubungan X, Z itu adalah darab. Baik, kita berubah kepada contoh 9. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ini. Okey, simbol saya kata apa, ekor ikan ini. Yang ekor ikan ini adalah berubah secara langsung dan persamaan bagi setiap yang berikut. So, P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Jadi, kita akan tulis P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. Seterusnya, bila kita nak tulis dalam bentuk persamaan, kita akan gantikan yang ini dengan sama dengan dan K. So, P sama dengan K, Q punca kuasa 2R. Sama juga dengan B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. So, kuasa 2W dan kuasa 3X. Kita akan tulis beginilah, Y berubah secara langsung, W kuasa 2, X kuasa 3. Maka bila kita tulis dalam persamaan, dia jadi bentuk ni, yang mana kita gantikan dengan sama dengan dan K di sini. So, untuk C, isi padu prisma, V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A dan tingginya H. So, dia berubah secara langsung dengan A dan H, maka kita akan tulis V berubah secara langsung dengan AH, yang mana bila kita tukar kepada persamaan, dia akan jadi V sama dengan KAH. Dan yang akhir, D, jisim W sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya. Maka kita akan tulis W itu berubah secara langsung dengan P dan juga D kuasa 2. So, kita akan tulis macam inilah, W berubah secara langsung dengan P D kuasa 2. Maka kita ganti dalam persamaan, W sama dengan K P D kuasa 2. Untuk contoh 10, diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Maka bila kita tengok di sini, so kita akan tulis semula apa yang dia minta ni. X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z dan kita tukar dalam bentuk persamaan. Seterusnya kita gantikan nilai X 6 yang dia bagi, Y 3 yang dia bagi dan juga Z itu 5. Maka kita boleh carilah 6K 3 kuasa 2 itu adalah 9, 5. So, kita akan carikan bahawa yang ini semua kita bawa ke sini jadi bahagi. Jadi 6 bahagi dengan 3 kuasa 2 darab dengan 5 itu adalah 45. Maka 6 bahagi 45 itu adalah 6 bahagi 45 itu adalah 2/15. Yang ini dia terus direct lah, dari sini terus ke sini. Jadi kita dapat K itu adalah 2/15. Maka X sama dengan 2/15 Y kuasa 2Z. Baik, untuk contoh 11, tenaga keupayaan graviti E Joule bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M kg pecutan graviti GMS -2 dan kedudukannya pada ketinggian HM. So, diberi bahawa E itu dia dah bagi, M juga dia bagi, G juga dia bagi dan H juga dia bagi. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. So, dia kata dia semua itu adalah berubah secara langsung
maka kita akan tulis E berubah secara langsung dengan M, G dan H. Maka untuk cari K itu kita akan buat dalam persamaan E sama dengan K, M, G, H, dan kita akan nantikan nilai yang dibagi ke semuanya. Yang ini E, yang ini M, yang ini G, yang ini H. Kemudian kita darabkan semua ini, bawa ke sini, K darab dengan semua ini, bawa ke sini jadi bahagi 197 bahagi dengan semua ini. So kita akan dapat nilai K itu 1. Maka bila kita nak tulis dalam persamaan, kita akan tulis E sama dengan MGH. Seterusnya, contoh 12, 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Jadi kata punca kuasa 3U berubah secara langsung dengan T dan juga punca kuasa 3U. Jadi bila kita tulis S berubah secara langsung dengan T dan juga punca kuasa 3U, kita akan tulis beginilah. Jadi bila kita tukar dalam bentuk persamaan, kita jadi K, T, punca kuasa 3U. Seterusnya kita ganti nilai apa yang dia ada. S kita ada 6. Kemudian S kita ada 6, T kita ada 0.8, U kita ada 27. Maka ganti nilai dalam setiap satunya untuk cari K. So bila kita dah dapat cari K, macam tadilah yang ni darab, bawa ke sini untuk cari K, 6 bahagi yang ini, kemudian dapat 2.5. Jadi dalam persamaan dia adalah S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3U. Kemudian diminta cari X dan Y. Bila nak cari X dan Y, kita gunakanlah persamaan yang kita dapat tadi. So yang kita ada adalah S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3U. So yang S itu kita ganti dengan X. Kemudian yang ini kita dah ada 2.5. T kita gantikan dengan 1.2 dan U kita ganti dengan 125. Jadi punca kuasa 3 125, maka kita akan dapat nilai itu 15. So dapatlah nilai X itu 15. Maka kalau untuk cari Y juga, nak cari Y kita ada 50, S sebagai 50, T sebagai 40, ganti nilai. So 50 di S, 2.5 memang kita ada, 40 itu untuk T dan Y kita nak cari punca kuasa 3Y. Maka yang ini kita darab, bawa ke sini jadi bahagi 50 bahagi dengan semua ini, kemudian dapat 0.5. So yang itu adalah dalam bentuk punca kuasa 3Y. Kita nak cari Y sahaja, jadi yang ini akan dijadikan kuasa 3, iaitu kita akan dapat 0.125, iaitu jawapan untuk Y. Jadi saya berharap semua pelajar-pelajar boleh faham apa yang diterangkan saya. Jadi awak boleh cuba buat latihan 1.1C soalan 1 hingga 5. Saya difahamkan awak semua dah dapat buku teks, jadi bolehlah proceed. Okey, boleh teruskan dengan buat latihan. Kalau tak ada, nanti saya akan bagikan latihan ini. Saya akan snap latihan ini dan hantar di grup Telegram kita. Dan tolong buat. Kita akan bincangkan di kelas yang akan datang. Okey, cuba spendkan masa yang ada untuk buat latihan 1.1C soalan 1 hingga 5. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.